Terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua kerana memberikan peluang saya untuk berbahas rang undang-undang yang meminda atas kesihatan mental. Seperti yang dijelaskan oleh Timbalan Menteri, bahawa rang undang-undang pindaan ini akan memberi kuasa kepada peguat kuasa dalam perkara berkaitan dengan kesihatan mental. Tan Sri Yang di-Pertua, kita sedia maklum bahawa kesihatan mental ini bukan isu calang-calang atau isu yang biasa-biasa dan ianya amat memerlukan perhatian dan pendekatan yang berbeza. Saya sebenarnya pernah sebelum ini membangkitkan di Dewan Yang Mulia ini berkenaan dengan kepentingan kesihatan mental dan perlunya institusi yang berfokuskan kepada penyelidikan, pembangunan dan perubatan. Namun implementasi yang sedia ada tidak sebegitu memuaskan. Juga tawaran HLP, hadiah latihan persekutuan dan sebagainya bukannya pun banyak. Saya tidak faham kelekaan yang dalam perkara ini. Kalau saya tanya kementerian lagi, jawapan mereka seolah-olah seperti template saja dengan izin. Kita tanya banyak berkenaan dengan kesihatan mental. Jawapannya kurang memuaskan. Kita tanya geriatrik, lagilah kurang memuaskan. Kita seolah tak biasalah pendekatan secara kabur sehingga isu tersebut memudaratkan. Saya tidak berkata mereka tidak bekerja. Apa yang saya maksudkan ialah adalah rancangan panjang dalam isu-isu utama ini memang tidak memuaskan. Tan Sri Yang di-Pertua, berbalik kepada pindaan dalam RUU ini yang memberikan kuasa kepada pegawai intervensi krisis yang akan menguruskan proses menangani kejadian yang mengganggu dan tidak dijangka yang boleh mengancam untuk membahayakan individu. Dan RUU ini memberi kuasa kepada pegawai intervensi krisis ini menangkap mana-mana yang cuba membunuh diri dan memberi kuasa juga kepada mereka untuk pecah masuk secara paksa ke dalam premis yang berlaku cubaan bunuh diri. Secara dasarnya, saya pasti ahli-ahli dalam majlis di Dewan Yang Mulia ini akan setuju. Ini kerana perkara kesihatan mental orang nak membunuh diri, kita sebenarnya memerlukan undang-undang yang lebih komprehensif dan tidak bertindih. Apa yang saya harapkan dalam pindaan ini adalah kuasa yang dibekalkan kepada pegawai intervensi krisis ini ialah perlulah dengan teliti secara menyeluruh agar ia menepati protokol pengurusan krisis dan ia tidak sekali disalahguna bagi maksud yang lain. Kita perlu memberikan latihan kepada mereka. Sekurang-kurangnya 6 langkah model intervensi krisis yang ada termasuk 2 fasa, dengar dan tindakan. Dan latihan ini adalah penting kerana jika kita ikut pindaan yang telah diberikan bahawa pegawai intervensi krisis ini termasuk pegawai polis dan termasuk pegawai agensi penguatkuasa maritim Malaysia yang latihan mereka dulu itu diberikan tangkap kerana salah. Tapi sekarang ialah tangkap kerana nak selamatkan mereka. Oleh itu mentaliti itu kita kena caranya memang berlainan. Oleh itu saya katakan latihan mesti diberikan kepada mereka. Selain daripada latihan, kita perlu juga pengkajian dan penguatkuasa tersebut perlu dipakarkan dalam mengendari krisis ini. Jangan sekadar bekalkan kuasa tapi tiada pengetahuan, tiada kemahiran dalam mengendalikan kes tersebut. Saya pasti agensi-agensi yang berkaitan akan mempunyai mekanisme yang tersendiri dalam berdepan situasi mohon mencela yang Tan Sri Yang di-Pertua, mohon mencela. Dipersilakan. Terima kasih. Adakah YB Datuk bersetuju dengan pendapat
YB Dr. Martina bahawa senarai pegawai intervensi itu tidak mencukupi. Saya pun bersetuju dengan doktor tadi bahawa guru kaunseling umpamanya sepatut menjadi pegawai intervensi juga di sekolah. Apakah pandangan Datuk? Terima kasih. Memang dari perspektif akademik, I setuju bahawa pegawai intervensi krisis ini juga termasuk dari peringkat sekolah juga. Yang memanglah setakat ini apa yang kita boleh cadangkan jika mengikut menteri-menteri yang menjelaskan mereka hanya bagi kuasa itu kepada pegawai polis, pegawai agensi penguatkuasa maritim Malaysia, pegawai bomba dan pegawai bomba bantuan. Kemungkinan masa yang depan kita akan pindahkan RUU ini lagi untuk menjadikan lebih baik. Tan Sri Yang di-Pertua, seperti yang mana kita telah bahaskan di Dewan Rakyat secara panjang lebar. Dan di Dewan Yang Mulia ini sekarang harapan kita menyelamatkan mereka yang berkesan. Dalam definisi yang mentarifkan bunuh diri sebagai masalah kesihatan mental, saya berharap kerajaan menubuhkan satu jawatan kuasa di antara kementerian dengan izin cross-ministerial agency dalam menetapkan penelitian dan kajian yang berkala dengan isu berkaitan masalah kesihatan mental dan impaknya. Dengan turut meliputi situasi mencegah menggunakan kekerasan, memecahkan masuk dan menidakkan sebarang usaha membunuh diri. Maka jangan kita harapkan Kementerian Kesihatan sahaja untuk memberikan petua, rangka kerja dan sebagainya. Ia perlulah jadi satu usaha bersama kita semua. Tan Sri Yang di-Pertua, setiap nyawa manusia adalah penting dan adalah menjadi tanggungjawab kita semua bersama mewujudkan persekitaran yang sihat dan selamat. Isu kesihatan mental ini terlalu rumit. Ia berlaku atas macam-macam sebab. Dengan izin, sometimes we really do not know what we can't even figure it out. Jika seseorang itu bersedia untuk menamatkan hayatnya, bermaksud orang tersebut bukan lagi stable dari segi mental. Perkara ini sangat menyedihkan dan saya percaya pendekatan-pendekatan yang ada dalam praktik perlulah dikemaskinikan dengan lebih menyeluruh. Dengan inilah Tan Sri Yang di-Pertua, saya sokong pindaan yang dimaksudkan dalam RUU ini. Sekian sahaja, terima kasih.